Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesi PDPR 4 hari bulan 8. Hari ini kita akan membincangkan soalan yang telah dijawab oleh pelajar pada sesi PDPR lepas, iaitu soalan C, D dan E. Anak-anak pelajar boleh rujuk semula soalan pembelajaran lepas dan hari ini kita akan membincangkan soalan tersebut. Pertama sekali, C. Jika kita lihat, arahannya nyatakan jenis pembiakan aset bagi setiap organisma di bawah. Okey. Kita tengok dalam tu. Apakah jenis pembiakan? Jenis pembiakan apa? Okey, dalam pembiakan aset dia ada 4 ataupun 5. Okey, kita tengok dalam tu. C iaitu penjanaan semula. Okey. Penjanaan semula. Kemudian nombor 2, jika kita lihat jadi kalau kita tengok dia ada 2 nukleus sedang berpecah ataupun sedang dibahagikan, iaitu belahan kedua. Okey. Seterusnya nombor 3, pertunasan. Okey, pertunasan. Padam balik. Pertunasan. Sebab apa kita kata pertunasan? Hydra dia ada pertunasan. Ni kat ujung ni. Ni kat ujung, kat sini nampak tak? Pertunasan. Okey, nombor 4. Paku pakis ataupun kulat. Pembentukan spora. Yang kita tahu kulat dia akan membebaskan spora. Bukan Pera nama orang. Okey, nombor 5. Pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif. Okey, dan terakhir sekali penjanaan semula. Okey, jelas. Kalau pelajar yang masih lagi ada yang silap tu, buat pembetulan. Okey. Kemudian seterusnya bahagian D. Okey, bahagian D. Padangkan bahagian vegetatif yang sesuai bagi tumbuhan di bawah. Okey, kalau kita tengok kat situ. Okey, 1. Apa dia? Nombor 1. Dia. Batang. Okey, nombor 2. Apa dia? Merujuk kepada daun. Nombor 3 merujuk kepada akar. Nombor 4 merujuk kepada apa dia? Akar. Yang mana satu akar? Nampak tak? Sama tak? Sebab apa? Vegetatif merujuk kepada akar. Nampak? Persamaan dia. Kemudian 5 daun. Ni 5 daun. Ni. Okey, nombor 6 batang. Okey. Jadi faham dah. Nombor 1 pembiakan daripada batang. Panggil kaedah berbawang. Okey, berbawang. Bukan membawang lah. Nombor 2 daun setawak. Daun. Okey. Nombor 3 kaedah akar, iaitu vegetatif.
Kemudian sama juga yang ni, nombor 4 ni. Vegetative. Okey. Kemudian, hak mana batang? Maksudnya yang ni kelihatan batang pokok. Yang ni merujuk kepada tumbuhan melalui daun. Okey, itu sahaja untuk soalan C dan D. Untuk soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya kita tengok. Okey, E. Okey, A, B. Sel induk ada 2. Sel induk ada 1. Kita tengok dalam ni. A. A merujuk kepada apa? Okey, kalau kita tengok 2 induk. 2 induk atas ni nak bubuh apa? 2 induk atas ni kita nak bubuh apa? Tengok 2 induk. Pembiakan sek lah noh. Yang ni pembiakan sek. Okey, yang ni dah dapat dah. Pembiakan sek. Kalau pembiakan sek 2, pembiakan sek ada apa? Berapa induk? 1 induk. Kemudian kalau kita tengok D. Okey, ada gamet tak? D. Ada gamet jantan, gamet betina tak? Gamet ni merujuk kepada genetik ataupun sel pembiakan jantan betina. Yang kita bincang hari tu ni pembiakan sel hanya merujuk kepada 2 induk. Jadi dia ada jantan dan betina. Terlibat tak? Terlibat lah. Yang ni terlibat tak? E. Tidak terlibat. Tidak terlibat lah. Dia tak ada gamet jantan, gamet betina. Dia hanya wujud 1 induk saja. Okey. Kemudian persenyawaan. Persenyawaan berlaku bila gamet jantan, gamet betina bertemu, dia akan berlaku persenyawaan. Kalau asek tak berlaku, belahan dia 2, dia melibatkan akar, dia akan tumbuh kat daun, tumbuh kat batang dan sebagainya. Okey, kemudian F. Peringkat organisma. Peringkat dia tinggi. Tinggi dari aspek apa? Tinggilah untuk nak disenyawakan ataupun nak jadi seseorang ataupun individu tu, dia sangat tinggi rintangan dia. Nak hasilkan anak. Tetapi kalau untuk menghasilkan anak bagi asek, peringkat sangat rendah. Sangat rendah. Dia rintangan dia, cabaran dia sangat rendah. Hari-hari boleh keluar beratus beribu anak-anak. Maksudnya daripada satu kumpulan kelompok ataupun koloni tumbuhan tu, dia boleh keluarkan pelbagai asek dari segi pembiakan dia. Okey, seterusnya individu baru. Okey, individu baru. Okey, kalau pembiakan seks, age, pembiakan. Okey, pembiakan seks. Okey, individu baru tak? Okey, sama seperti induk. Okey, sama seperti induk tak? Kalau hak ni pembiakan seks ni sama seperti induk. Age sama tak? Sama dari segi genetik sama. Genetik sama. Nak sama seinduk satu patih tu tak mungkin lah. Mungkin kalau kembang, kalau lahir dalam keadaan kembang, mungkin berlaku persamaan dalam aspek ketika persenyawaan. Itu sahaja yang boleh saya kongsi hari ini. Saya harap anak-anak pelajar lihat jawab soalan yang telah dijawab.
Kemudian betulkan semula dan faham apa yang saya terangkan. Terima kasih.